Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. 64 tahun yang lalu kita melalui saat gemilang kemenangan satu perjuangan membebaskan negara daripada penindasan penjajahan. Perjuangan kemerdekaan itu bertitik tolak daripada keberanian, kefahaman, penghayatan dan komitmen, pengorbanan untuk melakukan perubahan. Merdeka adalah satu episod perubahan, reformasi daripada sebuah negara yang dijajah menjadi sebuah negara yang merdeka. Proses ini seharusnya berlangsung terus. Apatah lagi penindasan itu masih berlaku di dalam negara kita. Kalau dulu penindasan dilakukan oleh penjajah kita, oleh bangsa-bangsa asing yang datang dan menindas, yang mengaut keuntungan dan kekayaan hasil mahsul negara untuk kepentingan mereka. Hari ini penindasan itu masih berlaku. Kita lihat dalam tempoh-tempoh terdekat ini, kita dikhianati oleh pemimpin-pemimpin kita. Perdana Menteri yang diberikan amanah untuk memerintah negara bersama-sama dengan gerombolan mereka dan kroni-kroni mereka melakukan penindasan, menggunakan kuasa mereka untuk menindas rakyat. Tidak pernah berlaku dalam sejarah kita semenjak merdeka. Kita melihat seorang Perdana Menteri mengaut ataupun bersekongkol dalam satu skandal kewangan yang jumlahnya dalam skala yang terbesar di dunia. Dalam waktu yang sama kita melihat Timbalan Perdana Menteri dihadapkan ke mahkamah dalam kes-kes yang membabitkan ratusan, malah mungkin sampai bilion ringgit yang membabitkan harta negara dan rakyat. Ini adalah satu penindasan terhadap hak rakyat dan perjuangan kemerdekaan yang dipelopori oleh bapak-bapak pejuang kemerdekaan kita untuk melakukan perubahan itu sebenarnya masih relevan dan perlu diteruskan oleh kita pada hari ini, kerana jelas penindasan itu masih berlaku dan sedang berlaku dalam skala yang besar, dalam keadaan yang cukup jelas dan amat membimbangkan. Justru saudara yang saya muliakan, seluruh rakyat Malaysia, baik Melayu, Cina, India, Kerajaan Iban, di mana pun berada, baik di bandar dan di luar bandar, di desa, di pendalaman, kita mesti garapkan seluruh kekuatan untuk melakukan perubahan ini. Kerana kita semua tahu menurut politik yang melanda negara, kebobrokan sifat karena pemimpin politik yang semakin lama semakin luntur semangat pengorbanan dan perubahan itu, dan membiarkan penindasan itu berlaku terus terhadap negara, menuntut kita rakyat untuk memandang ataupun menyambut kemerdekaan tahun ini dengan satu makna yang lebih besar, dengan satu komitmen dan pemahaman yang lebih mantap, dengan satu keyakinan yang lebih jelas untuk kita sama-sama berjuang melakukan perubahan yang sebenarnya untuk negara kita, seperti mana perjuangan menuntut kemerdekaan. Kami dalam Gerak 98 kita akan bersama-sama dengan rakyat terus menggerakkan segenap lapisan masyarakat, yang tua, yang muda, yang lama, yang baru, kelompok reformis lama, reformis baru, dalam parti, luar parti, semua segenap golongan masyarakat untuk sama-sama memahami hakikat ini dan bersama-sama untuk kita bersatu melakukan perubahan dan anjakan paradigma yang penting dilakukan. Kita juga ingin menyatakan sokongan dan dokongan kita terhadap Presiden Parti Keadilan Rakyat Sri Anwar Ibrahim yang merupakan pejuang reformasi, yang antara sosok pemimpin negara yang pada masa ini, pada saat ini mempamerkan ciri-ciri yang tepat untuk menerajui negara melakukan perubahan. Perubahan yang paling mendasar yang kita perlukan adalah anjakan daripada politik jumud, perkauman
kepada politik prinsip, politik good governance yang diperlukan oleh negara, disebabkan oleh penindasan terhadap rakyat, hak rakyat, rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Anjakan paradigma ini penting. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bukan pemimpin sempurna, tapi untuk menghadapi zaman ini, untuk melakukan perubahan yang bermakna, seperti mana perubahan kemerdekaan yang dilakukan pada tahun 1997, kita memerlukan seorang pemimpin yang tegas, yang jelas, yang terbukti, yang teruji, untuk bersama-sama menggarap seluruh kekuatan masyarakat untuk membuat anjakan paradigma daripada politik perkauman yang sempit, daripada kita berselindung dengan isu-isu kaum untuk meminggirkan persoalan besar tentang rasuah dan penyelewengan. Makanya kita gerak 98 seperti yang disebut oleh Ustaz Zul, teman-teman saya timbalan tadi daripada Perak, daripada Pulau Pinang dan seluruh negara. Kita menyatakan komitmen semalam di Langkawi, kita jelaskan komitmen kita untuk memantapkan usaha dan gerakan reformasi, menggarap seluruh kekuatan reformasi yang ada, membina semangat dan penghayatan dan pemahaman terhadap gerakan reformasi, dan akhirnya mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pemimpin utama negara, Perdana Menteri, untuk melakukan perubahan yang penting yang diperlukan oleh rakyat dan negara pada masa ini. Ini komitmen kami, dan saya bersama rakan-rakan akan mengambil, mengutip pengalaman dan semangat episod 31 Ogos 1957, hari ini 31 Ogos 2020, dengan semangat yang sama. Semangat untuk kita melakukan perubahan, semangat punya keberanian untuk melakukan perubahan, semangat untuk punya komitmen dan kekuatan pengorbanan untuk melakukan perubahan, dan jelas jenis perubahan apa yang kita perlu. Kalau tahun 1957 Datuk nenek moyang kita berjaya untuk melakukan perubahan, itu kerana mereka jelas dalam perjuangan mereka. Cabaran mereka jelas terhadap cabaran mereka. Cabaran mereka adalah penindasan, penjajahan oleh kuasa-kuasa asing. Makanya mereka rangkul seluruh kekuatan negara untuk melakukan perubahan. Kita gerak 98, kita rakyat juga zaman ini, rakyat Malaysia zaman ini, pada saat ini, pada era 2020 ini, pada 31 Ogos 2020 ini, faham sebenar-benarnya apakah cabaran utama negara. Bagi kita gerak 98, cabaran utama negara ialah untuk membebaskan Malaysia daripada penindasan kelompok-kelompok elit penguasa, kelompok-kelompok korup dan penyeleweng yang terus menggunakan kuasa mereka untuk terus menipu rakyat, untuk terus secara rakus menindas dan mengumpul kekayaan bagi mereka dan kelompok kroni mereka, dan berselindung di sebalik agama, di sebalik isu perkauman untuk meminggirkan cabaran paling relevan dan utama bagi masyarakat, bagi negara Malaysia di zaman ini. Cabarannya adalah rasuah dan penyelewengan, cabarannya adalah integriti, cabarannya adalah kita punya pemimpin-pemimpin yang bobrok, yang tidak punya integriti, yang sanggup menipu rakyat, yang sanggup mencuri hak rakyat, yang sanggup tanpa segan silu mencuri juga mandat rakyat. Kesemua ini merupakan cabaran-cabaran penting, dan ini tugas dan komitmen Gerak 98 untuk menghadamkan, menghayati dan mengajak seluruh rakyat faham cabaran ini, dan bersama-sama sederap melangkah pada 31 Ogos 2020 ini untuk sekali lagi melakukan satu komitmen dan perjuangan perubahan kemerdekaan bagi Malaysia, negara yang tercinta ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Reformasi! 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 Reformasi!